Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Cikgu harap kamu semua dah bersedia dengan alat tulis, jangan lupa buku teks, serta lembaran kerja amali yang cikgu bekalkan. Saya mengajar, kamu belajar, kita berjumpa di alam maya. Baik, tajuk kita pada kali ini ialah manusia. Temanya sains hayat. Kita akan tengok tentang sistem rangka manusia. Okey. Diharapkan murid-murid dapat memerihalkan fungsi rangka utama manusia, mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia, serta menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka dan menakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Okey, kamu juga mampu menjelaskan pemerhatian tentang sistem rangka manusia. Perhatikan bahan rancangan yang bergambar ini. Mereka sedang bermain. Okay. Chan dan rakannya sedang bermain di taman perumahan. Okay. Tapi apa berlaku? Tiba-tiba Chan ni terlanggar. Okay, terlanggar akar ni dan dia terjatuh. Okay. Dia aduh sakitnya. Okay, jadi mak dia membawa Chan ke klinik untuk diperiksa. Okay, doktor mengambil imbasan sinar X. Okay, dan menunjukkan kakinya tidak ada masalah. Okay, kita tengok sini apa? Tulang. Sinar X ni kita gunakan untuk mengambil gambar tulang. Okay, doktor mendapati tulang dia berada dalam keadaan elok. Okey, baik. Nyatakan apa yang dapat kamu lihat pada imbasan sinar X itu. Tulang lah. Ini ialah tulang. Jadi ia sangat penting kepada kita. Okey, tulang-tulang ni sangat penting. Baik, sistem rangka manusia dan fungsinya. Inilah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Baik. Cuba tengok gambar tu. Tahu tak kamu kenapa cacing tidak dapat berdiri tegak macam manusia? Senang je. Cacing tidak mempunyai tulang seperti kita. Jadi tulang-tulang dalam sistem manusia inilah yang membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Ni. Okey. Tanpa sistem rangka, kamu mungkin terpaksa menjalar untuk bergerak seperti saya. Tu cacing cakap. Okey, jadi dengan adanya sistem ni kita dapat berdiri. Baik, jom kita tengok tentang sistem rangka manusia. Kita zoom sini. Okey, baik. Kita tengok kepada yang pertama iaitu tengkorak. Inilah dia tengkorak kita. Okey. Tengkorak kita melindungi otak kita daripada kecederaan. Okey, kalau kita tengok sini, saya buka sini. Sini ialah dalamnya adalah otak dan tengkorak ataupun tengkorak ni melindungi otak kita daripada tercedera. Baik, kemudian yang kedua ini apa? Tulang rusuk. Okey, tulang rusuk akan melindungi organ-organ dalam dia daripada tercedera. Okey, apa dia organ tu? Peparu. Mana ni dia. Okey, peparu, jantung, hati dan perut. Jadi tulang rusuk inilah yang akan melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Okey, bagi. Kemudian tengok. Ini apa? Okay, tulang belakang. Okey, tulang belakang berfungsi untuk memberi sokongan kepada tubuh badan kita. Okey, lagi. Tulang tangan dan tulang kaki. Tulang tangan dan tulang kaki. Baik. Apa fungsi dia? Tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Okey, jadi yang pertama tadi apa dia? Tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan,
dan tulang kaki. Baik, kita ke tajuk kedudukan sendi. Okey, Ravi sedang mematikan model rangka manusia ni. Dia pun bertanya, "Cikgu, macam mana tulang-tulang ni bersambung?" Siapa tahu? Okey, tulang-tulang ni bersambung atau bertemu pada sendi. Contohnya ada tulang pada lutut ni bertemu pada sendi lutut. Kalau tangan pada sendi siku ni lah. Okey. Apa itu sendi? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey, mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada gambar rajah manusia di bawah. Okey, tengok. Okey, sendi ada sini. Okey, di sini. Di siku ni pun ada. Di tapak tangan ni pun ada. Okey. Di bahagian kaki ada sini. Okey, 1 2 3. Okey. Berpandukan rajah rangka manusia ini, sebutkan dan tunjukkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Okey, kita pergi. Okay, yang pertama, fungsi sendi. Sendi yang terdapat pada tulang manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapa perlunya sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Mari kita faham situasi berikut. Cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain anduh. Dan apakah Ravi membengkokkan tangannya? Okey, kita ikat tangannya. Mengapa saya tidak dapat membengkokkan tangan saya? Bila kamu ikat ni, boleh bengkok tak? Tak boleh lah. Okey, Ravi tidak dapat membengkokkan tangannya yang dibalut dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia yang tiada sendi. Macam kamulah, okey. Kalau kamu jatuh, tulang kamu patah, doktor akan balut atau buatan simen tangan kamu. Okey, supaya dia kembali betul, kembali pulih. Okey. Perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Okey, perhatikan. Main bola ni. Okey, bagaimana mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tertentu. Macam kamu sepak bola. Tangan kamu macam mana? Okey, atau menari, atau bermain papan luncur atau skateboard. Okey, sendi membolehkan pergerakan dan keboleh lenturan. Dengan sendilah, okey, kita boleh bergerakkan tangan kita. Okey. Okey, lihat lagi. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Okey, sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Okey. Sendi pada tulang leher. Okey, tadi kita tengok tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan, okey, ataupun putaran. Boleh tak kita pusing 360 darjah? Tak boleh. Okey, kemudian sendi pada tulang bahu. Ni tulang bahu. Okey. Membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Okey. Atas tubuh ni. Okey. Sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang. Okey, ke belakang dan ke depan, ke tepi ataupun membuat putaran. Sendi di tulang bahu. Okey. Lagi tulang apa lagi? Sendi pada tulang lutut. Okey, dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan ataupun diluruskan. Okey. Berdasarkan pergerakan tulang pada sendi yang ditunjukkan, nyatakan fungsi sendi. Okey, telah pun dinyatakan tadi. Okey. Okey, kita tajuk seterusnya. Okey, kepentingan sistem rangka manusia. Okey, apa yang pentingnya? Okey, sistem rangka sangat penting untuk tubuh kita. Okey, perhatikan. Okey, bila cikgu masuk aja kata bangun semua, semua boleh berdiri. Jadi disebabkan adanya sistem rangka ni lah kita boleh berdiri. Okey. Kalau tak ada tulang lah, okey, apa akan jadi pada bentuk badan kamu? Okey. Inilah yang akan terjadi pada bentuk badan kita. Okey. Yang ketiga,
apakah yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh tengkorak? Okey, bayangkanlah, okey. Otak kamu ni adalah anggota yang sangat penting. Okey, berlaku kecederaan pada otak kamu boleh menyebabkan kematian. Okey, begitu juga dengan situasi yang keempat. Okey, apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman? Okey, kalau kamu tak ada sistem rangka ni. Okey, kamu jatuh, cedera di bahagian paru-paru. Boleh menyebabkan kematian. Okey, di sini kita ada aktiviti. Okey. Aktiviti model rangka manusia. Okey. Jangan risau, okey, cikgu telah pun printkan gambar ni, okey, untuk kamu, dan bolehlah kamu lekatkan dalam buku amali sains kamu. Okey, dan jangan lupa tolong namakan setiap tulang dan sendi ni, okey. Jangan lupa tuliskan hari bulan, okey, hari Selasa 16 bulan 2 hari. Okey, jom kita jawab soalan. Kita ambil highlight. Okey, jelaskan fungsi semua rangka utama manusia. Okey, fungsi semua rangka utama manusia. Okey, tengkorak. Okey, tengkorak untuk apa? Okey, melindungi otak kita daripada kecederaan. Okey. Manakala tulang belakang kita untuk berfungsi menyokong tubuh. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti jantung dan paru-paru. Tulang tangan dan kaki sebagai sokongan dan pergerakan. Okey, yang kedua. Kita besarkan sikit. Okey, nampak? Okey, nyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Okey, fungsi sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Okey, kita pergi kepada fungsi sendi pada tulang leher ni. Okey. Membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Okey. Manakala sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Okay, yang ketiga, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang ataupun ke depan, ke tepi ataupun membuat putaran. Okay, sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Okey, sekarang ni tekan dan kenal pasti tulang-tulang yang ada pada tangan kamu. Okey, pegang tangan kamu. Okey, pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Cuba tengok. Cuba tengok. Kenapa ada banyak tulang? Okey. Sebenarnya terdapat, okey, saya besarkan sikit supaya nampak. Okey, terdapat 27. Terdapat 27 tulang di bahagian tangan. Okey, lebih banyak tulang bermakna lebih banyak sendi. Okey, dan membolehkan kebolehlenturan. Sebab tu tangan kamu boleh lentur. Untuk melakukan pergerakan seperti memegang, menggenggam, memicit, mencubit, menarik, menolak dan sebagainya lah. Okey, sebab tu tulang kita banyak. Baik. Ni ada soalan untuk kamu. Bahaya tak letupan jari? Mesti pernah buat kan? Okey, tu letupan jari tu. Baik. Kita pergi ke YouTube ni. Ini saya ambil daripada YouTube. Okey, ini saya ambil daripada ML Studio. Bercakap tentang bahaya tak letupan jari. Okey, jom kita dengar penerangan daripada speaker ni lah. Okey. Okay, so Haritu, in my previous video,
video, ada yang komen cakap boleh tak tolong explain macam mana jari-jari kita ni boleh ada bunyi kerap-kerap prap-prap. So sebenarnya bunyi kerap-kerap prap-prap tu kita panggil sebagai knuckle cracking, ataupun orang Melayu panggil letup-letupkan jari. So bila kita letup-letupkan jari, sebenarnya apa yang meletup? Jari ke meletup? Tulang meletup ke? Dalam dunia sains masih lagi menjadi satu misteri lah. Kita tak tahu the definite answer for this. Tapi sains tadi mengeluarkan macam-macam teori, dan teori yang kira paling boleh diterima adalah bila kita meletupkan jari kita, bunyi yang meletup tu adalah bubble. Okay, macam dekat badan kita ada macam-macam joint, tapi kira yang paling fleksibel adalah synovial joint. Synovial joint ni ada synovial fluid. Di mana synovial fluid ni berfungsi sebagai macam pelincir untuk tulang dan tulang, so that dia akan lebih fleksibel. Synovial fluid ni selain daripada dia membantu untuk menyebabkan tulang tu lebih fleksibel, dia juga berperanan untuk memberikan nutrien pada sel, dan juga dia ada mengandungi gas. Dan bila kita makin tua, kita punya synovial fluid ni pun makin berkurangan. That's why orang yang makin berusia, dia punya flexibility tulang dia tu makin kurang. So bagi orang yang suka letup-letupkan jari ni, dia tahu kalau dia nak dapatkan rasa yang satisfying ataupun bunyi yang meletup tu, dia kena tarik jari dia kuat-kuat. Sebab apa? Okay, so bila tulang dengan tulang ni kita tarik kuat-kuat, dia akan menyebabkan ada satu ruang antara tulang tersebut. Dan ruang tu dia akan menyebabkan tekanan tu jadi rendah. Okay, dekat synovial fluid tu bila tekanan dia rendah, fluid yang mengandungi gas tu dia akan menghasilkan bubble. So bila korang dengar bunyi meletup tu sebenarnya bunyi bubble tu terhasil. Ada juga yang kata sebenarnya bunyi meletup tu ada dua bunyi. Bunyi yang bila bubble tu terhasil, dan bila bubble tu dia collapse. Sebab bubble tu dia tak boleh stay lama dekat dalam synovial fluid, so dia akan pop meletup macam tu. So ada dua bunyi lah yang terhasil bila kita tarik jari kita. Okey, tapi korang perasan tak bila korang tarik jari korang dah bunyi meletup, korang tarik lagi sekali dah tak ada bunyi. Sebab bila kita dah meletupkan bubble tu, kita punya gas memerlukan sedikit masa lah untuk dihasilkan balik dalam synovial fluid. So korang tunggulah lebih kurang 20 ke 25 minit. Bila fluid tadi tu dah ada menghasilkan gas, dia dah ready untuk menghasilkan bubble ataupun bunyi meletup yang korang suka dengar lah bila korang letupkan jari tu. Ada juga masa kita kecil-kecil, kita sangat suka meletup-letupkan jari, betul tak? Dan orang-orang tua kadang-kadang tak bagi. Dia cakap nanti kena sakit sendi. Betul ke kalau knuckle cracking ni boleh menyebabkan sakit sendi ataupun arthritis? Okey, ada seorang researcher ni, nama dia Donald Unger, di mana dia telah memenangi Ig Nobel Award berkaitan dengan knuckle cracking ni. Di mana mak dia cakap jangan letup-letupkan jari, nanti kena arthritis. So dia ni nak menafikanlah mak dia punya pendapat. So dia telah meletupkan jari di tangan kirinya setiap hari 2 kali sehari selama 60 tahun. Tangan belah kanan ni dia tak letupkan. So selepas 60 tahun, dia telah cek di kedua-dua belah tangan dia dan mendapati bahawa kedua-dua tangan dia tidak mengalami arthritis. So ramailah researcher yang menyokong cakap kalau kita this knuckle cracking ataupun meletup-letupkan jari ni, dia tak memberi keburukan pun. Tapi ada juga researcher yang tak bersetuju. Dia cakap masih lagi ada risiko kalau siapa yang suka letup-letup jari ni akan ada keburukan yang akan menimpa. Ada yang mengatakan benda ni tak menyebabkan arthritis pun ataupun sakit sendi pun. Tapi bergantung pada korang. Kalau korang berani mengambil risiko, okay, sebab ada yang ada habit suka letup-letupkan jari ni. Okay, sebab tadi pun ada menunjukkan lelaki lebih ramai meletup-letupkan jari ni berbanding perempuan. Tapi yang pastinya kalau korang suka letup-letupkan jari ni, orang-orang yang tak suka dengar bunyi ni memang confirm akan rasa annoying bila dengar. Okey, jadi janganlah kita suka letupkan jari kan. Nampak macam tak elok sangat. Okey. Kita pergi, kita akan dengar sedikit lagu. Okey. Okey, sebagai penutup PDPR kita pada hari ini, cikgu berikan kamu satu lagu, Sistem Rangka Manusia, lagu asal Teman oleh Iman Troy. Lagu ini oleh, saya buka YouTube dia, Sir Don Eddy lah. Semua kreatif dia lagu ni, Sir Don Eddy ni. Kamu bolehlah tekan butang like, tekan butang subscribe, dan tekan loceng ni lah untuk mendapatkan semua info-info yang menarik. Jadi kita dengarkanlah lagu Sistem Rangka Manusia diwasai dari lagu asal Teman. Semoga anda berseronok sambil memahami tajuk ini.
tahun 5 tajuk manusia mengenal tulang rangka di badan. Mari bersama kita belajar kenali tulang dalam nyanyian. Tengkorak rusuk tulang belakang di tulang tangan dan juga kaki, menyokong tubuh lindungi organ, badan bergerak ke sana sini. Oh, tengkorak lindungi otak daripada kecederaan. Oh, tulang belakang menyokong tubuh badan kita. Rusuk kanan kiri lindungi peparu. Tulang kaki tangan badan boleh bergerak. Rusuk kanan kiri lindungi jantungmu. Sayangi tulang kita lebih dari kawan. Syukuri nikmat Tuhan beri pada